Izaniza Radio dakwah IT Kemah Molek itulah tagline. DJ penghibur kami bawa mari, pakak kongsi info Islami kita bui, pakak kongsi info Islami kita bui. Islami mari pakak dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu." Surah Al-Baqarah ayat 168. Kena cari halal dan thayyibah, kena ingat adik kakak. Tengok dulu kat di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, Pegawai Agama Jajahan Bacok. Jabat Agama Jajahan Bacok mengadakan Minggu Kempen Kesedaran Halal PKP 3.0 secara atas talian bermula 11 hingga 15 Julai 2021. Pelbagai pengisian kami laksanakan sepanjang program ini berlangsung. Malam ini anda akan bersama Dr. Hasnan bin Haji Ramli, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, dan Ustaz Anwar Al-Sadat bin Haji Nur, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan di Izaniza Radio Dakwah IT Kemah Molek. Ikuti temu bual bersama DJ Pokni untuk mengetahui tentang pensijilan halal. Izaniza Radio Dakwah IT Kemah Molek. Peniaga dek usaha we kena daftar CJ halal. Assalamualaikum. Nak gimana tu? Mari kak buat tarokas meta. Adik kakak beranik, kita masih lagi bersama dalam rancangan Wak Gapeta dan juga dalam segmen Buah Tawakah malam ini. Adik kakak bersama Pak Nik di Izaniza Radio Dakwah IT Kemah Molek. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita di talian seterusnya, Pak Nik nak sebut dulu beberapa orang di talian kita ni. Asia Prai, Assalamualaikum DJ Pak Nik dan semua rakan-rakan FB yang dimuliakan. Terima kasih Asia Prai. Terima kasih DJ Pak Su. Dia kata segala kemah dan ni kemah keming Pak Ji, tak gagal sikit abuk. Okey, terima kasih. Muhammad Nizam Ismail ni rasanya adik Pak Su ni, sahabat kita di Kuala Lumpur, Amin, Umizah, juga YB Tok Rahsia kita. Terima kasih bersama kita malam ni. Pak ni insya-Allah kita satu hari kita akan bersama dengan YB Tok Rahsia pula. Mungkin sebelum raya tak boleh dah. InsyaAllah kita akan bersama. Kalau boleh lah hasrat Pak Nik sebelum raya ni kita akan bersama dengan YB Tok Rahsia kita di Izaniza Radio Dakwah IT Kemah Molek. Dan tetamu seterusnya di talian Pak Nik ni ialah yang berusaha Al-Fadil Ustaz Anwar Al-Sadat, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ni, ya. apa khabar Pak Ni? Alhamdulillah. Dengan suara Ustaz. Ya, dengan suara Ustaz ceria sama. Pak Ni pun ya, Pak Ni. Amo pun rasa gembira sangat boleh bersama dengan Pak Ni pada malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ni. Alhamdulillah, kita dengan tak semena-mena lah kata kita boleh bersama malam ni dia. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ni. Alhamdulillah lah Pak Nik. Okey. Apa dia Pak Nik nak kata tadi? Dia lah ke mana? Kita kalah kebanan ni dia tak berapa ada Pak Nik. Tak berapa ada. Dia larilah ke pedalaman lah, ke jauh ni banyak sikit. Kita duduk tepi tembok besar ni tak ada dia lah mana Pak Nik Pak kita ni. Dan Ustaz duduk lah ke mana? Kalau ada kat tepi tembok tu kena beli dah lah Pak Nik. Tak ada orang kata. Serupa lah kita. Serupa kita. Ya. Ustaz duduk dia banyak tepi tembok Pak Nik. Banyak benar lah dia tepi tembok lah ni. Ya betul. Dan Ustaz duduk lah mana Ustaz? Amanya rumahnya di Hubakiyah. Orang panggil Kapung Cica. Tadi kita sebelum pasir tumbuh tu ada dia panggil Kapung Cica, atas pada istana sikit. Asyik tu letak rumah hamba Pak Nik. Dan Ustaz tahu kata dia ada satu kemalangan di retak tu? Bunyi khabar?
tak puasa tu Pak Nik sebab pengambil pun tak keluar rumah lagi hari ni Pak Nik. Jadi ni baru dengar berita dari Pak Nik ada kemalangan tu. Ini kata di Cica Tinggi, Jambatan Cica Tinggi. Pensyarah Institut Perguraian Kota Baru, Dr. Abdullah Dram meninggal dunia, jatuh kenderaan dia dalam sungai tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kita sehari dua baru ni kita dengar bekas pengarah IPG Kota Baru. Ni pensyarah dia pula. Ada? Berturut bertali arwah Pak Nik. Ya. Siapa aja ada masa dia lepas ni kita pula Pak Nik bila masa tak tahu Pak Nik orang kata. Jadi Ustaz, kita sebut pasal IEM tadi. Kita sebut pasal IEM berapa kita gini. Sebab Pak Nik kecek dengan Dr. Hasnan tak adalah kita nak makan gapo pun kita pastikan benda tu halal. Benar Pak Nik. Benda tu halal. Halal lagi baik. Jadi sempena dengan minggu kempen kesedaran halal PKP 3.0 anjuran pejabat agama Jajahan Bacok malam ni, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz yang mengetuai bahagian pengurusan halal di Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan. Okey Ustaz. Mungkin pendengar-pendengar kita ni, terutamanya pengusaha-pengusaha ni nak tahu lagu mana kita nak minta sijil halal ni. Lagu mana nak minta sijil halal ni. Pertamanya mau nak ucap terima kasih banyaklah ke Pak Nik. Sama-sama DJ Pak Nik kerana beri ruang kepada hamba untuk buat bersama Pak Nik atas rokah malam ni. Jadi kita ni kalau bunyi atas rokah kat buat ni beri minat lah Pak Nik. Iyalah. Tapi musim-musim PKP ni lama dah tak buat atas rokah. Lama tak boleh nak buat atas rokah. Jadi malam ni Pak Nik pelawar kita buat atas rokah. Orang kata belaga angin lah kita dengan Pak Nik. Jadi malam ni kalau boleh lama nak kecek Kelantan lah Pak Nik. Cara tapung, cara atas rokah Pak Nik. Boleh Pak Nik tak? Supaya kita nak buat atas rokah lah. So kita nak buat atas rokah. Gini. Dia Pak Nik, dia berkait dengan soalan yang Pak Nik tanya saat ni. Dia pun menuruti bicara Dr. Hasnan saat ni berkaitan dengan kepentingan persijilan halal tu. Dok perhatinya kebanyakan daripada isu tu telah dilumati dan telah disentuh oleh Dr. Hasnan. Jadi agi ambo dengan Pak Nik ni kita kira tacak sikit-sikit mana-mana hak kita rasa itu kita topak-topak gitu je lah Pak Nik. Jadi kebanyakan ni telah disentuh oleh Dr. Hasnan. Berbalik pada soalan Pak Nik tanya tadi, ambo nak jawab soalan Pak Nik ni dengan serangkap pantun. Lagu mana untuk mohon sijil halal ni. Maknanya siapa kesimpulannya nak mohon sijil halal ni mudah sangat. Siapa pun kita buat patung tu nak royaknya mudah. Sijil halal nak mohon ni. Dia patung amu ni bunyi gini Pak Nik. Silah. Pokok petai, pokok peria. Ada. Ditanam ayah di tepi wai. Portal rasmi halal Malaysia. www.halal.gov.my. Kalau Pak Nik tahu Pak Nik Ustaz nak patut pada ni Pak Nik cari. Tak apa Pak Nik betul pelitah sepatut seleda kita karya bela-bela duk buang. Pak Nik kata dia maknanya kalau nak mohon sijil halal ni, kalau zaman dulu dia nak mohon sijil halal ni dia kena isi borek. Borek ni banyak keping juga lah. 1, 2, 3, 4 lengoh tangan orang kata nak nulis Pak Nik. Zaman lah ni terbaru ni lepas beberapa inovasi yang dibuat oleh pihak JAKIM dengan kerjasama dengan JAIN ataupun Jabatan Agama Islam Negeri, dia telah membuat satu laman web www.halal.gov.my. Jadi kalau maknanya para usahawan kita yang berhasrat nak mohon sijil halal, just buka laman web ni, just isi gapo hak dia minta je. Hak dia tanya tu isi, tulis, lepas tu pilih je apa jenis permohonan hak dia nak minta. Contohnya, kalau bagi permohonan hak baru, dia klik pada permohonan baru. Kalau bagi pemohon orang lama dah ada sijil halal dah, dia nak buat penambahan produk, dia klik dekat penambahan produk. Kalau hak dia ada dah, kemudian sijil halal dia ni mati dah, nak baru balik, klik pada pembaharuan permohonan. Itu je. Mudah pada laman web tu,
just follow je. Tapi kadang-kadang musim lah ni Pak ni, kadang-kadang kat jenis orang kata usahawan kita yang agak berumur sikit. Dia kalau orang muda dia lain sikit. Sebab orang muda ni kalau kita royak agak 24 jam telefon duk tangan. Tak ada telefon tak ngera tidur kalau orang muda kita. Jadi orang benar. Jadi orang tua kita ni usahawan ni dia dah kadang-kadang ni dia malah nak godek-godek orang kata. Malah nak buka telefon, malah nak buka laptop, malah nak main-main. Jadi kalau lagu tu lah cerita, jangan pusing. Jangan pusing, jangan gobar, jangan takut. Jadi bagi orang yang malah nak buka komputer, malah nak buat permohonan sendiri ni, amo jemput, amo pelawar gi ke pejabat ambo. Gi ke pejabat ambo, kalau boleh telefon dulu ke pegawai ambo, ke pejabat ambo, kata ambo ni Pok Ni ko contoh. Pok Ni mengeluarkan produk pisang goreng kering contoh. Nak minta sijil halal tapi tak reti nak buat. Jangan pusing. Gi ke pejabat ambo, insya-Allah ambo dengan kaki tangan ambo, dengan pegawai ambo, kita pandu, kita tolong sehinggalah para usahawan kita ni siap dapat sijil halal. Gitu Pak ni. InsyaAllah mudah. Itu mukadimah. Tak usah bimbang. Tak usah bimbang. Nanti nombor telefon amo ni di akhirnya ni Pak ni tanya balik amo kewi nombor telefon amo untuk para usahawan kita untuk pergi ke pejabat buat temu janji, kita tolong dan kita pandu. Siapa dia insya-Allah untuk dia dapat sijil halal insya-Allah. Gitu dia Pak ni. Comel. Jadi mungkin apa ni benar-benar kita nak tahu jugalah jenis-jenis skim ataupun produk yang ia boleh minta sijil halal ni. Berkaitan dengan skim ni pula Pak ni dia tadi pun lebih kurang Dr. Hasnan ada sebut dah lebih kurang secara umum mengenai skim ataupun kategori permohonan persijilan halal. Jenis skim lagu mana dia boleh minta sijil halal atau boleh atau adakah semua benda orang buat ni boleh minta sijil halal belaka? Itu soalan dia. Apakah kursi, meja, batu, seming gapo boleh minta halal ke tak? Jadi sebenarnya kalau kita mengikut manual prosedur persijilan halal Malaysia domestik 2020 semok keempat, maknanya persijilan halal Malaysia ni dia punya buku panduan manual prosedur ni 4 kali dah dia buat semok ke ni. Maknanya bermula tahun 1974 di tahun 1994 sehinggalah kali ini berbagai inovasi dan pembaharuan yang dibuat oleh pihak JAKIM dan juga JAIM sehingga keluarnya satu buku manual yang menjadi rujukan kepada seluruh negeri dan juga menjadi panduan kepada seluruh usahawan yang nak mohon sijil halal. Jadi antara skim yang dia buat, yang diperuntukkan dalam manual persijilan halal Malaysia domestik 2020 ni, yang pertamanya dia boleh minta sijil halal ialah produk makanan, minuman dan makanan tambahan ataupun suplemen. Tu yang mula-mula. Dia makan ni tak kira lah sama ada dia buat makan jenis bentuk frozen ke, makan minum air ke, jenis-jenis apa lagi, bijuk masak ke, daging frozen ke, dia boleh buat belaka. Dia boleh minta belaka. Kicap ke, kicap ni minumnya ke makan ni pun ni. Walaupun dia cair, dia kira makan ni pun ni tak ada orang minum kicap pun ni dah. Iyalah. Walaupun dia cair, kita kategorikan dia ni sebagai makan ni. Betul. Itu antara contoh-contoh makan ni yang boleh dia minta halal. Itu yang pertama. Yang keduanya premis makan ni. Premis makan ni dia antara contoh yang boleh beri keponiknya seperti restoran. Restoran jual-jual tu. Lepas tu contohnya lagi gerai-gerai. Kalau kita pergi di Tesco ke, di KB Mall ke, dia ada gerai-gerai shop lock tu di tepi-tepi atas tingkat 2, tingkat 3 tu. Ni pun boleh minta halal. Dia kategori restoran. Dia juga premis makan ni juga dia termasuk dalam hotel. Hotel ni maksudnya hotel yang ada dapur. Dapur ni maksudnya paling-paling kurang pun dia ada dapur untuk makan pagi, breakfast. Paling kurang. Apatah lagi kalau dapur dia ni dia buat makan tengah hari, makan malam, ataupun dia ambil contohnya kalau bulan puasa dia buat buffet Ramadan, dia buat terima makan function besar-besar. Hak ni dia boleh minta halal.
Jadi untuk maklumat Pak Nik juga, kita di alhamdulillah kalau di Kelantan ni boleh dikatakan meja kira masuk lalulah contoh-contoh Pak Nik dah bila kita duduk sebut-sebut skim tu, kita lalu penerangan lebih sikit sebanyak berdasarkan skim-skim Pak Nik dah. Boleh dah? Ya, boleh. Contohnya di Kelantan ni Pak Nik, alhamdulillah kita kebanyakan hotel di Kelantan yang ada dapur ni kebanyakannya boleh halal berlaku. Di Kelantan ni. Lebih kurang 20 lebih hotel di dalam bandar kita ni semuanya boleh dikatakan telah memiliki persijilan halal Malaysia. Maknanya hotel-hotel ni kalau kita kira dari segi persijilan halal ni dia memang agak orang kata sensitif, dia agak mengambil berat terhadap dapur halal hotel ni. Jadi maknanya kalau kita nak kunjung ataupun para pelancong daripada luar nak mari Kelantan kalau soal nak pilih hotel dapur halal di Kelantan ni, insya-Allah tak ada masalah kalau di Kelantan ni. Dan kebetulan juga Pak Nik, kita seterusnya yang ketiga je Pak Nik, barang gunaan. Barang gunaan ni contohnya seperti shampoo, bak gigi, sabun dan seumpamanya. Boleh dia minta sijil halal. Itu yang ketiga. Yang keempatnya Pak Nik, kosmetik ataupun dandanan diri. Barang-barang kosmetik yang kita guna, hak bini kita guna, anak kita guna, hak kita sendiri guna, contoh macam lipstick. Orang panggil apa, orang Kelantan panggil lecu. Lecu. Orang Tino yang pakai lecu ni, orang Jantan tak pakai lecu Pak Nik dah. Kalau orang Jantan pakai lecu ni rasa popular sikit lah Pak Nik. Kau guna Pak Nik. Jadi coba lecu, lipstick contoh. Bedok. Bedok ni contohnya bedok ataupun powder ke bedok sejuk. Bedok sejuk ni Pak Nik, kita ada satu produk di Kelantan ni, seorang usahawan dia buat bedok sejuk. Bedok sejuk hotel Muka. Hotel Muka zaman dulu ni dia bottling dia tu, dia buat botol dengan comel dengan labeling yang lawa. Dia tulis bedok sejuk. Dia dapat sijil halal. Ada lagi Pak Nik. Cuma mu tak ingat brand bedok tu, nama bedok tak ingat, tapi ada. Dia buat bedok sejuk dengan dia rebrand balik bedok sejuk tu, dia cukup menarik dia punya design itu. Contohnya macam maskara orang Tino duk pakar tu, itu termasuk dalam kategori kosmetik. Foundation contoh, pensel mata orang panggil apa, eyeliner, lips liner, perfume. Ini antara kategori kosmetik, dia boleh untuk mohon halal. Dan yang kelimanya Pak Nik, rumah sembelih. Rumah sembelih ni dia boleh, dia panggil slaughterhouse ni, dia boleh minta sijil halal. Kategori rumah sembelih. Kalau di Kelantan ni Pak Nik, rumah sembelih kira fosil lalu Pak Nik dah. Kalau di Kelantan ni rumah sembelih telah mendapat halal, dipersijilkan halal ni lebih kurang 10 buah rumah sembelih. Termasuknya rumah sembelih ruminan dan rumah sembelih poultry. Poultry ni hak ayam, itik, hak kaki dua. Kalau ruminan ni hak kaki 4 tu, pupa, lembu, kambing, piring. Jadi kalau rumah sembelih hak melibatkan rumah sembelih binatang ruminan ni, dia ada 3 di Kelantan hak besar Pak Nik. Dia ketiga-tiga tu adalah di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jabatan Perkhidmatan JPV. Satunya di Tupak, di Pasir Mah, di Gua Puyuk. Satunya di Kota Baru iaitu di Kala Jepor. Satunya di Maceh, di Kapur Labuk Maceh. Ketiga-tiga rumah sembelih di bawah JPV ni telah pun mendapat pensijilan halal. Jadi bagi usahawan yang nak sembelih daging, nak sembelih lembu yang disah ke halal oleh rumah sembelih, maka gilah tempat 3 ni. Itu rumah sembelih ruminan. Tapi manakala rumah sembelih yang kategorinya poultry, ayam, itik, contohnya amo beri beberapa contoh, amo kira sebagai satu penghargaan kepada usahawan kita yang mendapat sijil halal ni. Amo mohon izin dengan Pak Nik, amo nak sebut malam ni nama-nama usahawan kita ni sebagai promosi dan penghargaan kepada mereka. Yang pertamanya Azam Ternok. Azam Ternok ni dia di Jalan Datuk Lunda tu. Dia dapat sijil sembelih. Azmi Murni di Kuala Jepor. Beliang Telipuk di lorong belia kita tu. Dia ada sebuah rumah sembelih dapat halal. Lepas tu Duan Enterprise. Enterprise ni di Gunung Bacok. Lepas tu juga Lepai Jaya Food ni di Gua Musa. Benar Pak Nik. Dia Lepai Jaya Gua Musa ni, dia ada satu ladai air pada ambo besar jugalah ladai air dia ni. Maknanya dia punya jumlah sembelih hari-hari itu ribu-ribu air dia ni.
Toke dia muda lagi. Nama Encik Kamal. Lepas tu juga rumah sembelih arnak kita ada so. Arnak kita ada so di Buluh Puh. Dia di sana ni dia ada farm arnak yang diusahakan oleh belia kita, dan dia buat rumah sembelih arnak di situ, dan disembelih di situ, dan dia buat keluar produk arnak di situ. Itu arnak. Lepas tu kita ada so lagi di Pasir Ho ni dia panggil rumah sembelih Haya Putih. Hanya Putih di Seribung tu juga pada ambo satu rumah sembelih yang agak besar yang telah kita persijilkan halal. Jadi keuntungnya dia ni Pok ni, bila dia dapat sijil halal, dia ni salah seorang daripada usahawan kita ni, bila dia dapat sijil halal, dia dapat mengembangkan dia punya produk ni sehingga ke seluruh Malaysia. Dia boleh masuk kontrak-kontrak kerajaan. Jadi kerajaan ni syarat lalu nak masuk menyediakan produk makanan ke jabatan-jabatan kementerian-kementerian nak kau sijil halal. Maknanya dia boleh jauh. Ya Pak ni. Itulah antara. Lepas tu lagi Pak ni ada lagi logistik. Yang keenamnya logistik. Logistik ni dia melibatkan, kalau kita tengok secara umum kan, kalau biasa di port, di pelabuhan ni dia melibatkan gudang Pak ni. Gudang penyimpanan bagai ataupun juga pengangkut teh. Dia termasuk dalam kategori ataupun skim logistik. Jadi gudang ni dia boleh dipersijilkan halal dengan syarat bagai-bagai hok duduk dalam gudang tu mesti halal belaka. Dia tak boleh campur. Begitu juga dengan transport. Transport ni pun kita boleh persijilkan halal. Contohnya lori. Lori ni dia menghantar makanan daripada satu ke satu tempat. Jadi lori ni atau dia punya tempat bubuh bagai tu dia boleh dipersediakan halal atas skim logistik. Lepas tu yang ketujuhnya farmaseutika Pak ni. Ubat-ubat teh lah. Lepas tu soal lagi OEM. OEM ni dia panggil kategori itu penghilangan kontrak ataupun original equipment manufacturing. Dia OEM ni dia gini Pak Dik, lebih kurangnya. Kalau katalah Pak Nik ni nak buat produk sendiri. Pak Nik nak buat kopi pracampur Pak Nik DJ. nak brand Pak Nik. Boleh Pak Nik. Boleh. Kopi pracampur Pak Nik DJ kuat gagah. Contoh Pak Nik nak ubah gitu lagi. Dia jadi orang kita ni Pak Nik. Dia kalau dia buat lagu tu dia suka. Dia suka sangat. Kopi gagah, kopi super power, kopi malam jemaah, kopi macam-macam dia bubuh nama Pak Nik. Jadi kalau dah ada usahawan kita nak buat kopi sendiri, produk sendiri, tapi kilang tak ada. Mungkin dia fikir nak bina kilang tu banyak kos mahal, costing nak manage kilang tu. Tak ada masalah. Lah ni dia ada skim penghilangan kontrak. Dia gilah contohnya dia gi ke kilang mana-mana. Contoh kilang hok buat OEM ni, meminta izin juga nak sebut beberapa kilang hok dapat halal kita. Hok buat penghilangan kontrak ni antaranya Mitra. Mitra Kilang Bitra, Kilang Nifa di Kuala Jepur, Kilang Intan, MH Umi, Sabit Banani, Bayu Nutrimed. Ni antara kilang-kilang OEM yang dipersijilkan halal. Maknanya kalau orang nak buat produk sendiri, dia pergi ke kilang tu, bincang dengan kilang, amo nak produk sendiri, nama amo sendiri, jenama amo sendiri, brand amo sendiri, dia buat perjanjian, dia boleh tubik produk tu atas nama dia sendiri dengan kuantiti jumlah berapa-berapa tu adalah terma-terma yang kilang tu letak dia boleh bincang lah tu. Itulah antara skim-skim yang ditentukan oleh manual prosedur persijilan halal Malaysia yang boleh dipohon oleh para usahawan kita. PT-PT mana? PT-PT maknanya bayar untuk dapat sijil lah Pak ni dah. Betul-betul. Dia pokok mana pun sikit sebanyak bayar tu dia tak boleh lari dah Pak ni, dia kena ada juga bayar untuk persijilan tu. Dia kita untuk bayar skim ni kita bahagikan kepada 4 kategori Pak ni. Dia ada industri mikro, industri kecil, industri sederhana dan industri multinasional. Dia jumlah bayaran ni kalau industri mikro ni kita meletakkan dia punya asas nilai perolehan tahunan mikro ni kurang daripada 300,000. Jadi bayar dia ni murah sangatnya Pak ni, 100 riyal setahun. Setahun. Jadi dia kena bayar untuk 2 tahun. 2 tahun jadi 200 riyal untuk 2 tahun. Cukup apa ni? Tempoh 2 tahun tak? Lepas bayar tempoh 2 tahun dia kena baru pula.
Itu untuk mikro. Tapi untuk usahawan kecil ni pula, dia nilaian perolehan tahun ni dari 300,000 dan kurang dari 15 juta. Bayar dia tak mahal juga, 400 riyal ya pun setahun. Kalau 2 tahun jadi 800. Jadi untuk itu kecil. Kalau industri sederhana pula, nilai perolehan dia 15 juta hingga 50 juta. Jadi CJ halah dia kena bayarnya 700 setahun. Kalau 2 tahun dia jadi 1,400. Orang padan lah pun ni 15 juta hingga 50 juta pun ni bukannya sikit dah. Betul. Dapat kau dengan CJ halah dia ada tu, dia boleh pergi jauh tu, maknanya murah sangat pun ni. Betul Ustaz. Lepas tu kalau mereka multinasional ni pun ni, dia nilai dia 50 juta lah kata. Bayar dia 1,000 lah setahun. Kalau 2 tahun 2,000. Murah ya. Tu je dia punya bayar dia tak mahal. Cuma mau nak pesan kepada usahawan kita ni pun ni, kalau nak mahu CJ halal, jangan guna orang tengah. Gisri. Ini bahaya. Yang ni bahaya. Sebab pengalaman usahawan kita ni ramai, hok mari jumpa kita guna orang tengah yang mengaku dia ni wakil daripada Jabatan Agama, wakil daripada agensi dia kata dia ni daripada agensi A, agensi tu, agensi ni, melantik dia untuk mari jumpa mak cik untuk minta CJ halal. Jadi orang-orang tua kapur usahawan ni pitih ada nak minta halal tak erti upah orang ni. Jadi bila upah orang ni tak pakai buat sekejap gapo gitu gini, tinggal tak tahu mana saja pitih habis CJ halal. Jadi pesan ni amanya jangan guna orang tengah, direct ke pejabat ambok, hubungi kita di pejabat halal. Mudah je. Mudah je Pak. Lepas tu kalau habis dah kah? Habis dah Pak. Okey. Kalau kita tepek CJ halal sedangkan kita tidak dapat CJ halal, tu lah ke mana? Jadi usahawan kita buat produk tak minta CJ halal, tepek CJ halal tanpa kebenaran. Gitulah maksud Pak ni dah. Dia kalau mengikut undang-undang, kalau kita tengok dalam Akta Perihal-Dagangnya 2011 berkaitan dengan takrif halal dan juga perbahasaan halal. Maksudnya dia menggunakan apa-apa bahasa yang memberi maksud halal. Macam doktor ayat tadi. Itu adalah merupakan satu kesalahan Pak ni. Sama ada dia guna, dia tulis perkataan HALAL ke, ataupun dia guna logo halal Malaysia tepek tanpa kebenaran, ataupun dia guna logo-logo mana-mana yang menunjukkan maksud halal tanpa mohon, itu adalah satu kesalahan. Jadi dia boleh didenda sehingga 5 juta Pak ni. Allahuakbar. 5 juta dapat maksimal boleh dipenjara sampai 5 tahun. Tak pada serius Pak ni. Dia benda kesalahan. Guna logo halal ni dia serius Pak ni. Betul. Jadi ada di pengalaman kita di Kelantan ni memang ada usahawan yang kena dan dibawa ke mahkamah kerana kesalahan menggunakan logo halal tanpa kebenaran. Itu dia. Ada sikit sangat aja kalau pergi minta pun dah kena bayar. Benar. Okey, kalau demo kata kalau dia buat perusahaan tu kata dapur lah. Pakai ideh atas meja makan dia hok duk makan dengan keluarga situ lah dia masak situlah dia buat kerja untuk produk dia tu lagu mana Ustaz? Kena minta comel soalan Puan ni. Comel soalan Puan ni sebab ramai mana duk tanya soalan ni Puan ni. Kita pun kalau kita buat kursus seminar soalan ini macam favorite question lah orang tu tanya kita kok mana pun soalan. Dia mudah je Puan ni. Dia sebenarnya kalau barang tu dibuat di rumah, buat dapur. Situlah kita masuk, situlah kita makan, situlah kita tidur, kita pergi mari masuk, situlah wudu, kicap kita duduk sekali, masuk bola situ sekali. Kemudian kita buat produk, kita nak jual, kita mohon CJ halal. Jawapan dia nya Pak ni, setakat ni tak boleh Pak. Tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Syarat dia nak buat ni, dia kena premis ataupun kawasan yang berasingnya dengan tempat tinggal. Dia syaratnya tidak semestinya besar. Tempat tu besar. Dia ada satu syarikat ni Pak ni, dia buat coklat. Dia buat coklat ni, dia punya dalam kilang tu dia tutup garah kereta ya Pak ni. Dia tutup garah kereta klinik tu, dia buat masuk bensin coklat dia dalam tu, dalam 10 kali 10 je kamu rasa. Kita boleh CJ halal ke dia. Mudah. Mudah sangat. Cuma kita tak save buat atas rumah. Sebab atas rumah dia katalah Pak ni, dia minta CJ halal mau nak pergi cek. Dari segi peraturan pemohon tu dah. Tak okeylah mau nak masuk dapur rumah dia Pak ni, nak buka saji dia, nak buka peti dia, capur dengan go tu, capur dengan go ni. Orang kata dari segi kawalan tu tak terjamin.
ni. Ya, betul. Itu dia Pak ni. Ya. Tak apa, kecil tak apa, asalkan berasingnya daripada tempat dia duduk dan tempat dia makan. Contohnya. Comel deh. Ya Pak ni. Jadi okey, sekali lagi lah kita royak kalau apa ni, hak tepat kita nak pergi minta sijalah tu, kalau di Kelantan ni kak, di Jabatan Agama lah, ni. Ya betul, di Jabatan Agama, di Jabatan Agama di Balai Islam Ludai Kota Baru, di bahagian pengurusan halal. Jadi nombor telefonnya pejabat 744 3033. Ya. Dia sambungnya 143. Okey, sekali lagi Ustaz. 744 3033. Sambungnya dia 143. Dia ataupun hanya nombor telefon tangan hamba selalu sini. Nombor Ustaz sendiri selalu ni. 019 951 9747. Ya. Anwar. Ustaz Anwar ni. Telefon lah masa-masa mana pun kata hamba ni usahawan nak ambil sejahala, insya-Allah hamba akan cuba sedaya upaya dengan pegawai di kaki tangan hamba untuk membantu para usahawan kita. Lepas tu usahawan ni Pak ni dia terbuka sebab sejahala ni dia bukan sahaja untuk orang Islam. Dia sejahala ni dia melangkaui bangsa, agama, kaum, kepercayaan. Boleh berlaku. Cina, India, sahabat kita daripada pelbagai bangsa pun ramai. Dan jadi, kita di Kelantan ni ramai di kalangan sahabat-sahabat Chinese kita yang non-Muslim, dia dapat sijihala. Dia boleh pasar kepada orang Islam. Tak? Ya, benar. Bila ada sijihala ni kak, dia boleh pasar kepada orang Islam. Dia di apa ni, di Jabatan Agama pekat daerah Jajahan ni, dia tak boleh mohon ke situ? Ya. Dia di peringkat jajahan ni Pak ni, dia untuk permohonan halal ni kita hanya di ibu pejabat. Ya. Maknanya dia kalau nak mohon halal mari di pejabat di Balai Islam, di peringkat jajahan, pejabat agama jajahan ni untuk permohonan tu setakat ni tak ada lagi. Kita buat di ibu pejabat sahaja. Boleh mari jalan Kota Baru ni. Ya, bila mari jalan Kota Baru, bila dah lama tak tubik ni. Lepas pada PKP ni tak tubik Kota Baru, usahawan tu singgah di pejabat hamba lalu. Okey, akhir sekali lah Ustaz ralik dengannya kalau kira agak apa ni pukul 2, pukul 3 pun tak apa. Benar Pak ni. Kita ni kalau buat tawakal kita boleh buat. Pasal tawakal. Bila minum teh kau kena warna lagi kau sedap dah. Ya, benar Pak ni benar. Okey, apa kira kata-kata terakhir lah kita kata kepada para usahawan kita dan juga kepada pengguna khasnya di Kelantan kita. Okey Pak ni. Jadi untuk kata-kata terakhir ataupun sebagai kongsi bersama dengan para usahawan kita, amo nak mohonnya kepada para usahawan kita yang buat produk dalam kategori yang amo sebut tadi tu. Jadi amo mintalah kepada usahawan kita untuk pohon siji halal. Kerana dengan ada siji halal ni dia boleh mengembangkan lagi produk kita ke tempat yang lebih jauh. Contohnya produk nak masuk pasar raya. Syarat nak masuk pasar raya ni dia kena ada siji halal. Kebetulannya mau nak kongsi sikit, ada seorang usahawan tu dia usahawan daging. Dia mari ke pejabat kita dalam 2-3 hari lepas nak minta mohon halalnya sebabnya produk dia ni diterima masuk di pasar raya di Kelantan. Beberapa pasar raya besar di Kelantan ni nak ke produk dia tapi syaratnya nak dapat siji halal. Jadi hamba cedel lah kepada usahawan tu, bila buat produk jangan kita duk fikir nak jual kat kampung, nak jual kat jiran, nak jual setempat aja. Biar kita letak produk kita ni nak pergi jauh. Jadi cara nak pergi jauh antara prasyaratnya kena minta siji halal. Itu pada usahawan kita. Dan kepada para pengguna juga abang nak kongsi lah, nak minta lah sebelum kita beli produk-produk tu biarlah kita cek dulu sama ada produk ni ada logo halal sah ataupun tidak. Sebab kita nak pilih produk halal ni dia bukan satu benda yang main-main. Dia bukan ada halal, kalau tak ada halal tak apalah, tak boleh. Sebab dia mencari halal ini adalah satu kefarduan ni. Jadi pilihlah produk yang ada logo halal. Jadi kalau dia nak guna ataupun nak beli produk hak luar negara pun tak ada masalah ni. Yang penting di produk tu biar ada logo halal. Dia sama ke logo halal luar dari luar negara? Ya, comel Malaysia. Comel Pak ni. Jadi Malaysia ni Pak ni adalah negara satu-satunya negara di dunia ni yang halal ni diurus oleh badan kerajaan. Iaitu JAKIM.
Kalau negara-negara luar, di dunia luar ni, kebanyakan CG halal ni diuruskan oleh persatuan ataupun pertubuhan Islam di negara-negara mereka. Dia, kerajaan Malaysia melalui JAKIM ni, dia mengiktiraf sebanyak 40 buah negara di dunia ni, dan juga dia mengiktiraf sebanyak 84 badan persijilan halal dunia. Jadi maknanya 84 badan persijilan halal ni, maknanya 84 logo halal badan persijilan ni, kalau dia ada di produk, di label dia tu ada logo halal daripada 84 buah negara ni, maka produk itu adalah halal. Kerana telah diiktiraf oleh JAKIM dan juga kerajaan Malaysia melalui JAKIM. Mana katalah dia pergi ke Brazil ke, dia pergi ke Australia ke, dia pergi ke Argentina ke, kalau ada logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM, benda tu, dan kita yakin dan yakinilah bahawa produk itu adalah halal. Ya. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Panggil lebar Puni cerah putih mata sikit dengan Ustaz. Ya, Pak Nik. Amo pun nak terima kasih banyaklah kepada DJ Pak Niknya, kerana beri ruang kepada amo untuk buat dengan Pak Nik pada malam ni. Mudah-mudahan gapo kita sapa sepatas lidah tu ada manfaat dan ada kebaikan untuk bersama, Pak. Ada masa mari buat tawakal pula dah. InsyaAllah, Pak Nik, insyaAllah. Ada masa kita buah pula, Pak Nik. Pak Nik, amo nak tutup buah kita ni dengan patung juga. Patung pula? Sila. Patung pun so lagi, Pak Nik. Okay, patung penutup amo dia gini, Pak Nik. Pintu rebang terkutuk rapi. Ayam mematuk di tepi laman. Halalan tayyiban saling melengkapi. Sesuai untuk sepanjang zaman. Kemah. Kebetulan terlintas kita jumpa orang, kita baca apa kita tawakal selalu kata. Ya, muka buat tawakal ke? Ya. Ada ikut terlintas lah buat tawakal kak. Tapi kemah yang start malam ni dah. Terima kasih banyak, Pak Nik. Terima kasih banyak. InsyaAllah dah kita jumpa semula. InsyaAllah, Pak Nik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nak gimana tu? Mari kak buat tawakal sebentar. Hai ibu-ibu semua, tahukah anda bahawa 60% daripada otak adalah terdiri daripada lemak? Ia adalah bukan lemak yang berbahaya. Ia dikenali sebagai fatty acid ataupun omega. Dan tahukah ibu-ibu semua bahawa 60%